Apa khabar semua? Dalam video ni korang akan tengok satu jenis racing yang mungkin paling tough sekali dalam motorsports, iaitu endurance racing. Dan kita akan fokus pada race yang paling ikonik sekali, iaitu 24 Hours Le Mans. Jadi setiap tahun pasukan-pasukan terbaik dari seluruh dunia akan berkumpul dekat Perancis untuk bertanding dalam perlumbaan yang bukan setakat menguji kelajuan tapi ketahanan yang maksimum. Bayangkan 24 jam tanpa henti. Kita nak drive kereta kita tu 24 jam pun rasa tak sampai hati, takut meletup kereta tu. Ini diorang boleh race 24 jam. Jadi apa sebenarnya yang membuatkan Le Mans ni unik dan kenapa banyak tim yang gila nak race dekat sini, dan kenapa juga menang Le Mans ni satu benda yang sangat besar dalam dunia manufacturer kereta. Okey, jom kita tengok. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perlumbaan endurance atau dalam bahasa kita, perlumbaan ketahanan. Dalam racing biasa macam F1 ataupun GT racing, pemandu cuma berlumba selama beberapa jam. Jadi fokus diorang most of the time adalah top speed dan juga lap time. Tapi dekat 24 Hour Le Mans ni, disebabkan nak kena bertahan 24 jam, cabaran dia bukan setakat nak pergi selaju mungkin tau, tapi juga lebih kepada nak jaga juga ketahanan, bukan setakat kereta tu, tapi juga tim dan of course lah pemandu tu sendiri. Jadi sejak dilancarkan pada tahun 1923, 24 Hour Le Mans ni boleh kata perlumbaan ketahanan tertua yang paling berprestij, sebab ada lagi endurance racing yang lain. Contohnya macam dekat Nürburgring, dekat Spa, Sebring, Daytona dan banyak lagi. Tapi yang paling legend masih lagi Le Mans. Mungkin salah satu sebab kenapa Le Mans ni sangat popular adalah dia ada satu straight yang panjang yang dipanggil Mulsanne Straight. Dekat Mulsanne Straight ni kereta boleh pergi lebih dari 300 km sejam. Tapi pada masa yang sama ada banyak juga selekoh-selekoh tajam. Maknanya kereta tu memang diuji bukan setakat top speed, tapi juga dia punya handling. Maknanya semua aspek kereta tu akan diuji dekat sini. Jadi apa yang bezakan endurance racing dengan perlumbaan biasa? Dekat sini saya cuba bagi 4 perbezaan yang paling ketara. First sekali adalah jenis kereta dan dia punya spek. Kereta yang digunakan dalam endurance racing ni biasanya adalah kereta prototype yang memang direka khas. Contohnya macam Le Mans Prototype LMP1 dengan LMP2. Enjin dalam kereta-kereta ni pula bukan setakat ditune untuk capai kelajuan paling tinggi, tapi juga memang direka bentuk supaya tahan load yang berterusan. Pada masa yang sama juga, dia kena efisien lah supaya masih jimat minyak dan tak perlulah carry minyak terlalu berat atau berhenti dekat pit tu terlalu lama untuk refuel. Jadi contoh macam LMP1 ni memang dipasang sekali dengan teknologi-teknologi macam Kinetic Energy Recovery System ataupun KERS. Biasanya F1 je kita jumpa KERS ni. KERS ni macam diorang recover tenaga sewaktu braking untuk bagi additional power pada enjin pada waktu-waktu yang diperlukan. Dan bila ada energi yang dapat di-recover, maka kuranglah guna minyak. Perbezaan kedua endurance racing dengan race biasa pula adalah dari segi strategi driver dan juga tim. Jadi dalam endurance racing ni, satu pasukan akan ada 3 hingga 4 pemandu yang bergila-gila memandu selama beberapa jam. Bukanlah seorang tu bawa 24 jam. Jadi tim kena pilih pemandu yang bukan saja memang laju, tapi juga boleh bertahan sangat lama dalam kokpit. Mungkin 3-4 jam. Kalau race biasa tu dalam 2 jam macam tu saja. Bayangkan duduk dalam kereta tu dengan bergegar-gegarnya, full throttle almost all the time, dengan track dan cuaca yang berubah, sekejap siang, sekejap malam. Ada banyak kelas pula, jadi sentiasa nak kena overtake. Memang kena ada stamina dan kekuatan mental yang tinggi. Jadi pemandu tu pun ada giliran ni lah. Giliran ni biasanya kita panggil stint. Dan setiap stint ni biasanya dalam 3 jam sebelum tukar driver lain pula untuk bagi driver tadi rehat sekejap. Tapi bukanlah dia boleh rehat sangat pun, sebab lepas dah rotate tu, dia kena bawa lagi kereta tu. Perbezaan ketiga pula adalah pit stop. Kalau race macam F1 tu biasanya ada 1 atau 2 pit stop saja. Nak refuel pun tak boleh. Jadi pit stop tu untuk tukar tayar je lah. Itu pun sebab regulation kata kalau F1 kan, mesti pakai at least 2 compound tayar yang berbeza. Maknanya at least kena ada 1 pit stop. Tapi kalau Le Mans ni akan ada 25 sampai 30 pit stop sepanjang race tu. Dan service time dia agak panjang jugalah. Sebab bukan setakat tukar tayar, tapi nak kena top up minyak dan paling penting nak tukar driver. Kalau korang tengok cerita Ford versus Ferrari,
Lebih kurang macam tu lah. Dia swap driver dan driver yang outgoing tu akan bagi sikit info lah dekat driver baru apa yang perlu dibuat bila dia take over kereta tu. Perbezaan keempat yang mungkin paling mencabar antara Le Mans dengan racing lain adalah driver tu kena adapt mata dia dengan kedua-dua siang dengan malam. Memanglah F1 dekat Abu Dhabi tu pun dia buat waktu maghrib kan. Jadi transition lah siang dengan malam. Tapi dekat Le Mans ni bukan main-main gelap dia tu guys. Bukan macam dekat atas track. Mulsanne Straight tu macam jalan kampung je. Memang gelap gelita dan harapkan lampu kereta tu je. Jadi diorang ni memang hati kering lah. Kalau ada biawak melintas tu, biawak tu pun jalan dengan diorang sekali pun jalan. Sebab pada kelajuan 300 km sejam tu, tak nampak apa-apa dan tak sempat buat apa-apa pun. Jadi kalau dah tahu bahaya macam ni, kenapa masih banyak tim masih nak race dekat sini? Apa yang diorang dapat sebenarnya? Banyak sangat ke dapat cash kalau menang? Sebenarnya menang dekat Le Mans ni, dia punya meaning tu lebih daripada tu lagi. Sebab pertama sekali, kemenangan ni tak boleh dibeli. Dia lebih dari sekadar dapat trofi tu tau. Le Mans ni dia macam platform yang paling berprestij untuk menunjukkan teknologi dan ketahanan satu-satu jenama kereta tu. Manufacturer kereta besar-besar macam Porsche, Audi, Toyota, memang diorang race dekat Le Mans ni bukan setakat untuk nak menang, tapi untuk membuktikan keupayaan teknologi diorang. Sebab untuk sesebuah kereta tu boleh bertahan selama 24 jam, hampir all the time tu full throttle, diorang macam showcase pada seluruh dunia yang teknologi diorang ni cukup lasak untuk kegunaan harian. Maknanya kemenangan dekat Le Mans ni adalah satu branding tool yang kuat lah. Bukan setakat pada manufacturer tu, tapi pada sponsor-sponsor yang ada stiker dekat-dekat kereta tu pun boleh tumpang bangga. Contohnya Porsche yang menang banyak kali dekat Le Mans tu, kadang-kadang dia menang tu berturut-turut. Memang sangat membantu diorang untuk positionkan jenama diorang sebagai pengeluar kereta yang bukan saja fokus pada kelajuan, tapi juga ketahanan. Cuma sebab barang-barang dia tu mahal, sebab itulah orang Malaysia ni masih takut nak beli. Kalau rosak, itu yang tak tahan tu. Jadi bagi manufacturer ni, kejayaan dekat Le Mans secara tak langsung boleh meningkatkan sales dia lah. Sebab orang dah yakin dengan keupayaan teknologi yang dah terbukti pun dekat race yang ekstrim macam tu. Okey, jadi siapa pula yang boleh memandu dekat Le Mans ni? Kalau suka-suka nak join, boleh tak? Baik, kebanyakan pemandu yang masuk ke dalam dunia endurance ni bukanlah semestinya datang daripada F1 contohnya. Ramai dari diorang ni start dengan race yang contohnya macam go-kart. Memang go-kart ni biasanya merupakan langkah pertama lah untuk majority professional driver. Lepas tu ikut bajet dan diorang sendirilah. Diorang terror ke tak terror. Sebab lepas go-kart tu ada yang continue dengan open wheel racing, dan ada juga yang pergi race kereta GT. Pendek kata, tak semua pemandu endurance ni datang dari latar belakang yang sama. Ramai juga yang mungkin ada pengalaman dalam GT racing atau touring cars sebelum masuk ke Le Mans. Jadi laluan untuk ke Le Mans ni lebih fleksibel berbanding perlumbaan lain macam F1. Jadi endurance racing macam Le Mans 24 Hour ni boleh kata bukan setakat perlumbaan kelajuan semata-mata lah, tapi macam ujian paling tough untuk semua aspek dalam dunia otomotif. Daripada ketahanan enjin, kecekapan bahan api, sampailah ketahanan pemandu tu sendiri. Semua pasukan dan pengeluar yang berlumba dekat Le Mans ni bukan setakat nak menang piala, tapi nak tunjukkan bahawa diorang ada teknologi dan ketahanan yang luar biasa berbanding dengan kompetitor diorang. Even tak menang pun, tapi berjaya habiskan race tu pun dah satu pencapaian yang hebat lah. Dia macam Iron Man lah. Kalau korang finish Iron Man tu, orang tak tanya dah kau menang ke tidak. Confirm orang respect punya kalau korang berjaya habis Iron Man. Sama lah macam endurance racing ni. Jadi kalau korang nak belajar lebih banyak pasal enjin dan komponen dia, macam enjin block ni, crankshaft, piston, saya dah baraikan satu enjin Honda Jazz untuk ajarkan anda semua komponen dia. Siap saya bagi e-book yang ini percuma untuk anda yang join. Link untuk layan video-video ni saya letakkan dekat bawah. Jemput subscribe kalau belum dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dalam video ni korang akan tengok satu jenis